8 tambah 1. 8 tambah 1. Murid-murid hanya perlu tulis jawapan sahaja. Soalan nombor 2. 6 tolak 4. 6 tolak 4. Soalan nombor 3. 3 darab 3. 3 darab 3. Soalan nombor 4. 10 bahagi 1. 10 bahagi 1. Soalan nombor 5. 5 tambah 9. 5 tambah 9. Soalan nombor 6. 11 tolak 8. 11 tolak 8. Soalan nombor 7. 9 darab 5. 9 darab 5. Soalan nombor 8. 36 bahagi 6. 36 bahagi 6. Soalan nombor 9. 7 tambah 7. 7 tambah 7. Soalan yang terakhir. 11 tolak 2. 11 tolak 2. Okey, sudahkah kelas? Kalau dah, cikgu nak kamu gunakan simbol angkat tangan dekat Google Meet tu. Guna simbol angkat tangan. Alright, good. Cikgu, saya tak ada simbol angkat tangan. Tak ada simbol angkat tangan. Okey, boleh cikgu tahu kamu guna telefon ke guna laptop? Telefon. Guna telefon. Tengok dekat bahagian bawah. Tak ada. Tak ada. Tak ada ke? Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dekat grup mana simbol angkat tangan. Okey? Yang mana baru masuk tak sempat, cikgu tak akan ulang. Okey, cikgu akan paparkan jawapan. Dan cikgu nak kamu buat semakan jawapan masing-masing. Okey, ini adalah jawapan cikgu nak kamu buat semakan. Tengok betul-betul nombor soalan dan jawapan. Tanda right dekat buku masing-masing. Lepas kamu dah semak, cikgu nak kamu tulis dekat ruangan chat berapa yang kamu dapat. Dah siap semak, tulis markah masing-masing dekat ruangan chat. Cikgu nak lihat. Okay, good. Dria dapat 10. Okay, good. Bankisha pun sama. Okay, Reza Huda 9/10. Okay, good. Cepat buat semakan. Semua sudah ke? Ada tak yang belum? Okay, semua dah ke? Dah. Okay, kalau dah, cikgu nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya tadi cikgu dah semasa kelas offline, cikgu dah minta kamu baca buku teks dan juga
tonton video pembelajaran sebab ada kaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Topik kita pada hari ini ialah topik masa dan waktu. Okey, cikgu akan tunjukkan gambar apa yang kamu nampak dekat bahagian sini. Apa yang dapat kamu perhatikan? Cuba tengok dekat gambar tu. Jam. Okey, ada berapa jenis jam? Jam analog dan jam digital. Okey. Ada 3. Cuba tengok ada berapa jenis jam sebenarnya? 5. Ada 5. Okey, ada yang ada 5, ada 3, ada yang Ada 6. Ada 2. ada 6. Okey, dengar soalan cikgu. Ada berapa jenis? Berapa jenis? Objek ini kita kategorikan kepada berapa jenis? 2. Hanya 2 jenis. Jenis yang pertama adalah Jam analog. jam analog. Okey. Jam analog. Kalau kita perhatikan dekat jam analog, apa yang kita nampak? Dekat jam analog ni, kita akan dapat nampak nombor dia macam mana? Cuba perhatikan jam analog. Jam analog. Jarum. Oh, okey, dia ada jarum. Okey, bagus. Betul. Ada berapa jarum? 3. Ya, ada 3 jarum. Okey. Dan bagaimana pula nombor pada muka jam? Ada nombor berapa sampai nombor berapa? Tengok dekat muka jam. 1 hingga 12. Hingga 12. Okey, bagaimana pula dengan jenis yang kedua? Jenis yang kedua kita panggil sebagai Jam digital. Jam jam digital. digital. Okey. Yang cikgu tunjukkan dekat sini. Yang ni jam apa ni? Analog ke digital? Digital. Digital. Kenapa kita kata jam digital? Sebab apa? Jam tu dia tak pakai jarum. Sebab dia bukan Dia jarum. tak pakai jarum. Okey. Ya, memang dia tak pakai jarum. Dia menggunakan digit. Perhatikan bilangan digit. Kenapa dekat bahagian sini ada sampai 23 ni? Sebab apa? Dia mengikut masa 24 jam. Ya, dia mengikut masa sistem 24 jam. Memang bagus Syazwani. Okey, apa yang kamu dapat lihat tentang perbezaan antara jam analog dan juga jam digital? Kalau jam analog dia guna sistem apa? Jam 12. Bukan jam 12 tapi kita kena sebut sistem 12 jam. Kalau jam analog menggunakan sistem 12 jam. Kalau jam digital menggunakan sistem 24. ya, sistem 24 jam. Okey, dekat bahagian sini jelas tak kelas? Boleh? Jelas. Okey. Cikgu akan teruskan sebar sedikit tentang istilah-istilah. Okey. Istilah. Masa. Kita selalu sebut tentang masa. Tapi apa itu masa? Apa itu masa? Masa menggambarkan apa? Masa menggambarkan Sesuatu peristiwa peristiwa. Okey, dalam kehidupan kita, harian. ya, dalam kehidupan kita banyak peristiwa yang berlaku. Ada peristiwa yang berlaku pada waktu pagi. Ada peristiwa yang berlaku pada waktu bila lagi? Kita ada pagi, kita ada tengah hari. tengah hari. Okey, di kelas. Pagi, tengah hari lagi? Petang. Petang. Okey. Petang lagi? Malam. Malam. Okey, ada lagi satu. Bila Tengah waktunya? Tengah malam. Okey, jadi dalam kehidupan seharian kita banyak peristiwa yang berlaku. Okey, kalau kita lihat dekat sini, selalunya pada sistem 12 jam kita ada 2 simbol. Simbol yang pertama adalah simbol
Simbol yang pertama adalah simbol AM. Simbol yang kedua adalah simbol PM. Dan masa ini kita boleh ditunjukkan pada sistem 12 jam, kita akan tunjukkan pada jam analog. Dan sistem 24 jam kita akan tunjukkan pada jam digital. Okey, cikgu tunjuk gambar ni. Ini adalah bahagian-bahagian masa telah dipecahkan kepada dua bahagian. Kamu nampak tak bahagian yang berwarna? Nampak tak bahagian yang berwarna dekat bahagian sini? Tengah malam sehingga tengah hari. Nampak. Okey, tengah malam sehingga tengah hari kita akan menggunakan simbol 12 jam. simbol AM. AM. Tengah malam hingga tengah hari kita akan menggunakan simbol AM. Tapi kalau 12 tengah hari kita tak guna AM. Ni dia ada limitnya. Simbol AM kita akan gunakan pada pukul 12 tengah malam sehinggalah pukul 11.59 pagi. Yang ni kamu kena ingat. Dan AM ini dia adalah short form daripada anti-meridian. Kita sebut anti-meridian. Okey, seterusnya waktu dari 12 tengah hari sehinggalah tengah malam. Ni rangka yang kedua, tapi yang kita guna simbol PM bermula pada pukul 12 tengah hari sehinggalah 11.59 malam. Okey, cikgu ada kuis untuk kamu. Okey, dengar baik-baik. Pukul 3 petang, AM ke PM? PM. Good. Pukul 1 pagi. AM. Pukul 7 petang. PM. Pukul 11.59 pagi. AM. Pukul 12 tengah hari. PM. PM. Okay, good. Kalau kita tengok dekat bahagian sini, waktu ini, macam mana kita nak baca waktu ini? Kalau kita nak tulis, ada beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama adalah simbol. Selalunya kita tulis satu titik kan? Tapi lepas ni cikgu nak kita biasakan yang betul. Kita buat apa yang betul? Titiknya kena ada dua. Pukul 10.45 AM. Fungsi titik ini adalah untuk mengasingkan jam dan minit. AM ataupun PM merujuk kepada waktu. 10.45 AM. Ni waktu pagi ke waktu malam? Pagi. Kenapa pagi? Sebab AM. Kalau dia tulis 10.45 PM merujuk kepada waktu Malam. merujuk kepada waktu malam. Yang ni yang cikgu tunjukkan lagi. Ini adalah contoh daripada buku nota. Buku nota ni kamu tak ada, tapi jangan risau, cikgu akan kongsikan semua bahan dekat grup kelas. Okey, kalau kita lihat dekat sini, muka jam. Siapa yang dekat sini masih lagi tak tahu macam mana nak baca jam? Ada tak yang masih keliru lagi? Kalau kita nak baca muka jam, mula-mula kita lihat jarum pendek ke jarum panjang? Kita lihat jarum yang mana? Pendek. Jarum pendek. Kemudian kita lihat jarum panjang. Okey, step ini merujuk kepada 5 minit. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Okey, yang ni pukul berapa ni kelas? 7.15. 7.15 pagi. Kalau kita tulis waktu, kita kena tulis 7.15 AM. Okey. Bersukan. Okey, bila kawan ni bersukan? Bila Amri bersukan? Pukul berapa dia bersukan? 5.30.
Pukul 5.30 petang. petang. Kalau kita tulis 5.30 PM. Jelas? Jelas. Yang tu sistem 12 jam. Yang ni pula adalah sistem 24 jam. Kalau sistem 24 jam, dia ada jam ni. Tengok ni, jam sifar. Adakah kita panggil jam sifar? Macam mana kita nak sebut? Yang ni kita sebut jam 24. Ramai yang buat kesilapan. Tapi sebenarnya yang ni kita panggil jam 24. Sama juga dengan yang ni, merujuk kepada waktu yang sama. Yang ni dengan yang ni sama, iaitu merujuk kepada tengah malam. Kalau tengah hari, kita sebut jam berapa ni? Jam tengah hari, kita sebut jam 12. Jam 12, ya. Okey, lihat contoh yang diberikan. Bagaimana kita nak sebut ni? Yang ni kita sebut jam 9.30. Ya, betul. Jam 9.30. Bahagian jam kita sebut jam, bahagian minit kita tengok angkanya. Kalau 30, 30. Kalau 45, 45. Okey. Yang kedua, tengok ni cikgu pisahkan supaya kamu mudah nak sebut jam. 5.15. Jam 17.15. Okey. Dan jam ini kita boleh tukarkan kepada sistem 24 jam. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana. Yang inilah kenali sistem 24 jam. Selalunya kita boleh lihat dekat bahagian penerbangan. Okey, bagaimana pula sekiranya nombor yang diberikan macam ni? Tengok nombor ni. Okey. Jam 7.09. Tengok kad nombor ini. Kad yang berwarna biru ataupun warna pink yang betul? Yang mana yang betul? Kad jawapan. Ya, jam 7.09. Yang ni yang betul. Yang biru salah. Kalau sistem 24 jam, dia kena ada 4 nombor. 2 nombor pertama merujuk kepada jam, 2 nombor terakhir merujuk kepada minit. Dan ini adalah gelong masa. Gelong masa ini kamu boleh lihat dekat buku teks. Okey, gelong masa ni kamu boleh tengok dekat buku teks. Kalau kita perhatikan, selepas pukul 12 tengah hari, kita akan mulakan dengan pukul 1. Jadi 1 petang itu adalah jam 13. Nampak tak dekat bahagian sini? Cikgu bulatkan. 1 petang jam 13. Pukul 2 petang jam 14 sehinggalah tengah malam, 12 tengah malam adalah jam 24. Ada soalan tak kelas setakat ni? Boleh? Tak. Boleh. Okey, kalau kita lihat, kalau kita nak menentukan masa, sebenarnya ada banyak cara. Cara yang pertama, kita boleh rujuk gelong masa. Okey, soalan yang diberikan. Nyatakan jam 8 dalam sistem 12 jam. Jam 8. Kita tengok pasangan dia. Jam 8 adalah pukul berapa? Jam 8 adalah pukul 8 AM. Tahu tak macam mana nak menggunakan gelong masa ni? Tahu. Okey, yang ni untuk gambar yang lebih jelas, kamu boleh lihat buku teks. Okey, cikgu akan tanya pula. Jam 16. Jam 16 sama dengan pukul berapa? Cuba perhatikan gelong masa. Kalau gambar tak jelas, tengok dekat buku teks. Pukul 4. Pukul 4. Macam mana kita nak tulis pukul 4 tu? Cikgu nak kamu tulis dekat ruangan chat, pastikan kamu tulis dengan betul. Tulis dekat ruangan chat, tulis dengan betul.
Kena ada titik pemisah dan pastikan ada rujukan waktu. Okey, kena perhatikan macam mana kita nak tulis PM tu. P huruf besar ke, huruf kecil ke. Tulis dekat ruangan chat. Setakat ni baru beberapa orang yang tulis. Okey, Kaswini dapat betulkan. Putri Ainun tengok betul-betul. Engku Irfan pun kena tulis bagi betul. Okey, mula-mula kita kena tulis pukul. Ada yang tak tulis pukul. Jam 16 bersamaan dengan pukul 4. Tulis nombor 4 dan kita ada titik pemisah. Titik bertindih. Kemudian sifar. Okey, sifar minit. Dan tulis P titik M titik. Ini adalah tulisan yang paling tepat. Kalau kamu buat kesalahan pada hari ini, lepas ni cikgu nak kamu perbetulkan. Boleh kelas? Boleh. Okey. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, ibu menjemput adik pulang dari sekolah pada jam 12.45. Apakah waktu itu dalam sistem 12 jam? Tadi kita guna gelung masa. Tapi sekarang cikgu nak kita guna pula kaedah baru. Okey, kaedah kita. Okey, jam 12.45. Cikgu nak kamu perhatikan dekat garis masa ni. Jam 12.45 dia berada di lingkungan segini. Selepas jam 12 tengah hari. Jadi waktu dekat sini AM ke PM? PM. 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 Okey. AM ke PM? PM. PM. Cikgu nak kelas ingat kalau lepas daripada sini adalah PM. Kalau belah sini merujuk kepada AM. Rujukan waktu kena betul. Okey, jam 12.45. Jadi pukul 12.45 PM. Boleh? Dekat sini dia ada tip. Dia bagi tahu kalaulah waktu dari jam 12 hingga jam 12.59, digit jam dan minit tidak akan berubah dan kamu kena tulis PM. Ada tip yang diberikan. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Cikgu tunjuk terus soalannya ni, senang. Soalan C. Rehana ingin menempah tiket kereta api malam pada pukul 10.45 PM. Tapi dia nak kamu tulis waktu ini dalam sistem 24 jam. Cikgu nak kamu lihat rujukan waktu dekat sini PM. Ini adalah muka jam. Nampak tak muka jam yang cikgu lukis? Cikgu buat. Langkarkan. Okey, ini hanya lakaran jadi lukisannya taklah berapa tepat. Okey, selepas pukul 12 tengah hari adalah pukul 1 petang. Kalau 1 petang dia merujuk kepada jam berapa? Kalau 1 petang adalah PM. PM, ya betul. Kalau dalam sistem 24 jam kita akan kata jam 13. Kalau pukul 2 petang jam berapa? 14. Kalau pukul 3 petang jam? 15. Jam 15. Kalau pukul 10? Kalau pukul 10, cuba kamu kira. 15. 22. Jam 22. Kalau pukul 10 tepat-tepat adalah jam 22. Kalau 10.45 PM adalah jam 22.45. Bagaimana kita nak kira?
Kalau kita nak selesaikan, dia minta dalam sistem 12 jam. Kalau kamu nampak PM, kamu kena tambah dengan 12. Tambah dengan 12 jam. Kamu boleh tulis sebegini. Maka kamu dapat jam 22.45. Kalau kamu mahir, kamu tak perlu tunjukkan penggiraan. Okey, cikgu teruskan dengan latihan. Okey, masa kita dah lebih. Cikgu ambil 4 minit lagi boleh? Boleh. Lah, online kan? Okey, cikgu ambil masa 4 minit sahaja. Cikgu nak kamu tengok latihan muka surat 17. Buku B, muka surat 17. Buka buku aktiviti muka surat 17. Dah. Okey, cikgu hanya tunjukkan satu soalan sahaja. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor. Kamu nak cikgu tunjukkan soalan nombor berapa? Cikgu tunjukkan soalan nombor 4. Kalau kita tengok dekat soalan, kita ada 2 gambar. Gambar yang ada 2 simbol. Kalau gambar yang ni, simbolnya adalah bulan sabit. Kalau bulan sabit merujuk kepada waktu bila tu? Malam. Waktu malam. Waktu malam. Kalau waktu malam, murid-murid kena ingat, malam adalah PM. Okey, langkah kedua kita perlulah tengok muka jam. Yang ni pukul berapa? Tengok muka jam. 12.05 malam. 12.05 malam. Pukul 11.05 malam. Kamu kena tulis dengan betul. Okey, buat sama-sama cikgu. Mula-mula kamu kena tulis waktu dalam sistem 12 jam. Kalau bulan sabit merujuk kepada PM. Kalau matahari terang benderang tu merujuk kepada AM. Okey. Yang ni bulan sabit. Jadi merujuk kepada waktu malam. Pukul 11.05 malam. PM. Okey, untuk bahagian bawah, kamu dikehendaki tulis waktu ini dalam sistem 24 jam. Kalau cikgu kata tadi pukul 1 merujuk kepada jam 13. Pukul 2 adalah jam 14. Selepas nombor 12 kan? Kalau pukul 11 merujuk kepada jam berapa? 23. Jam 23. Macam mana kita nak tulis dalam sistem 24 jam? Mula-mula kamu kena tulis jam 23. Kemudian 2 nombor dekat belakang merujuk kepada minit. 5 minit. Macam mana kita nak tulis 5 minit? 05. 5. Okey, faham tak kelas? Faham. Boleh? Boleh. Okey, jadi soalan nombor 2, 3 dan 5. Lepas ni cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan satu soalan dekat bahagian B. Tengok dekat bahagian B. Nampak tak? Nampak. Okey, cikgu akan tunjukkan yang ni. Okey, cikgu akan tunjukkan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan. Tadi cikgu dah tunjukkan macam mana kita nak tukarkan sistem 12 jam kepada 24 jam. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak tunjukkan sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Okey, soalannya adalah sistem 24 jam, masa yang diberikan jam 21.15. Kalau jam 21.15, AM ke PM? PM. Kalau lebih daripada jam 12 adalah PM. Jadi rujukan waktu kita dekat sini adalah PM. Tapi macam mana kita nak tahu jam 21 tu?
Ada dua cara. Cara yang pertama, kamu boleh buat gelung masa ataupun kamu buat muka jam macam ni. Cara yang kedua, melalui pengiraan. Kita akan tolakkan dengan jam 12. Okey, kita akan tolakkan. Bila tolakkan, kamu akan dapat berapa kelas? Kita akan guna kaedah ni. Okey, cikgu buat macam ni supaya kamu lebih faham. Sekejap, cikgu tulis baru. Cikgu pecahkan jam dengan minit. 21.15 tolak dengan jam 12. Okey, 15 tolak 15 minit tolak 0 minit dapat berapa? 15. 15. 21 tolak dengan 12 dapat berapa? 9. Dapat 9. Okey, jadi pukul 9.15 PM. Boleh tak kelas? Boleh. Kita tengok pula yang ni. Kalau jam 4.25. Jam 4.25. Perlu tak kita buat operasi tolak? Tak perlu. Jadi jam 4.25 merujuk kepada AM ataupun PM? AM. Jadi pukul berapa? AM. Jadi jawapannya pukul 4.25 AM. 4.25 AM. Faham? Faham? Boleh? Okey, kalau boleh cikgu ada satu projek. Ni projek. Projek membuat muka jam. Yang ni cikgu bagi tempoh sampai 21 hari bulan. Apa yang cikgu nak? Okey, tolong off mikrofon. Off mikrofon dulu. Cikgu nak terangkan tentang projek. Apa yang cikgu nak? Cikgu nak kamu buat muka jam. Tengok dekat internet. Macam mana kamu nak buat dengan kreatif. Banyak idea. Dan dekat muka jam itu, cikgu nak kamu tunjukkan hubungan. Macam mana kita nak tunjukkan hubungan? Lingkaran dalam adalah sistem 12 jam. Okey, dekat bahagian luar cikgu nak kamu tulis. Okey, kalau pukul 12 adalah jam. Ni pukul 1. Jam 13. Dekat lingkaran luar menunjukkan sistem 24 jam. Dekat lingkaran dalam menunjukkan sistem 12 jam. Boleh menggunakan apa-apa bahan. Ada soalan tak tentang tugasan? Tak ada. Boleh? Cikgu tak tunjukkan contoh sebab cikgu nak kamu belajar dari internet. Cikgu nak kamu tengok idea dari internet. Okey kelas? Okey teacher. Okey, sekian saja untuk kali ini. Cikgu dah ambil terlebih masa hari ini. Okey. Thank you kelas. Thank you teacher. Okey, boleh left. Bye-bye. Bye. Teacher. Teacher. Hello. Apa khabar? Baik.